merupakan satu aspek yang penting dalam kehidupan. Dalam era moden ini, pelbagai jenis cabaran perlu dihadapi oleh generasi kini seperti kejahatan sosial dan keruntuhan akhlak serta hedonisme. Pendidikan anak-anak muda yang bermula dari prasekolah hingga peringkat tertinggi adalah perkara yang patut diambil berat oleh pelbagai pihak. Dengan menitik beratkan pendidikan, ia mampu membendung masalah sosial dan dapat membentuk kualiti hidup yang terbaik. Apakah itu kualiti hidup? Kualiti hidup ini mempunyai pelbagai definisi kerana ia adalah sesuatu yang subjektif. Tetapi pada akhirnya, semua manusia menginginkan kualiti hidup yang terbaik untuk diri masing-masing. Pada dasarnya juga, kualiti hidup adalah di mana seseorang meningkat sekiranya mereka mampu berhijrah ke suasana kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan secara holistik ini memainkan peranan yang ketara untuk menambah baik kualiti hidup mereka. Jadi, dasar pendidikan di Malaysia atau lebih dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan merupakan salah satu usaha baik yang diusulkan oleh kerajaan untuk rakyat negara. Ia ditujukan untuk melahirkan individu berpotensi tinggi dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek atau disebut sebagai jeri. Jadi, keseimbangan keempat-empat aspek tersebut, ia mampu melahirkan individu yang boleh menilai dan membentuk kualiti hidup sejahtera untuk diri sendiri. Pendidikan ialah perihal mendidik, iaitu pendidikan juga ialah ilmu yang merujuk kepada ilmu didik, ilmu mendidik, didikan, latihan dan ajaran. Menurut perkataan Inggeris pula, pendidikan adalah education, iaitu perkataan yang berasal daripada Latin educare, bermaksud mengasuh, memelihara dan juga membimbing. Sebagai contohnya, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar berdasarkan konsep keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, jeri, di mana pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan bagi mengembangkan potensi individu ke arah kecemerlangan akademik serta mempunyai pelbagai kemahiran serta menyeluruh dan bersepadu selaras dengan hasrat kerajaan bagi melahirkan generasi yang berketerampilan dan berdaya saing di peringkat global. Akhir sekali, pendidikan merupakan salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia dan manusia juga akan dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan. Okey, seterusnya bagi kualiti hidup pula. Secara umumnya, kualiti hidup ni bukan sahaja merangkumi pembangunan ekonomi, malahan juga melibatkan berbagai aspek lain yang tidak dapat dipisahkan sebagai aspek sosial, psikologi, kebudayaan, politik dan alam sekitar. Namun begitu, aspek yang paling utama dalam memberi kehidupan yang berkualiti kepada manusia mengandungi 4 perkara iaitu politik, ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Kehidupan mengubah setiap perkara dan setiap perwatakan sama ada melibatkan kematian ataupun kehidupan. Kehidupan menunjuk kepada setiap perkara yang hidup, proses kehidupan serta sifat dan dalam persekitaran. Sebagai contohnya, kualiti hidup di Malaysia ni ditakrifkan sebagai merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sihat, kecapaian dan kebebasan untuk menikmati taraf hidup yang melebihi keperluan asas dan psikologi individu untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial dan seiring dengan hak asasi negara. Akhir sekali, apabila sesebuah masyarakat beralih kepada suasana kehidupan yang pada amnya lebih baik, maka kualiti hidup ini dianggap telah Aktiviti pengajaran dan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar dan berkesan sekiranya kesihatan fizikal tidak berada dalam keadaan terbaik. Pepatah Arab ada mengatakan, akal yang sihat bermula daripada badan yang sihat. Oleh itu, pendidikan jasmani telah disepadukan ke dalam kurikulum yang digubal oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Aktiviti kokurikulum yang berbentuk hobi, kemahiran teknikal dan vokasional serta keusahawanan turut ditambah. Kemahiran ini kelak akan membantu pelajar menjalani kehidupan di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang mafhumnya, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu, kemudian buatlah apa yang kamu kehendaki. Ini menunjukkan bahawa kebangkitan manusia mesti menyedarkan manusia dengan perubahan zaman. Kedaulatan undang-undang adalah hala tuju ulama dan memajukan hukum dan juga bergantung kepada kepentingan semasa dan konsep maslahah masalih mursalah. Manakala konsep Said Az-Zarai pula digunakan untuk menepis segala kemungkaran. Implikasi terhadap pendidikan dengan menyedari kepentingan kecergasan fizikal, membangunkan bakat dan operasi sosial dan menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk faedah masyarakat. Berkaitan dengan ini, kurikulum pendidikan turut mengambil kira aspek-aspek perubahan ini di samping masih mengikuti perkembangan insan. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi maklumat dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan membantu kebolehan psikomotor seseorang untuk mendapatkan maklumat dengan mudah dan cepat. Fokus pembangunan insan ini selaras dengan konsep pendidikan bersepadu yang terkandung dalam FPK.
Secara keseluruhannya, sifat pembangunan insan dalam kerangka FPK menunjukkan kemahuan dan kesanggupan pendidikan Malaysia untuk melahirkan bakat berkualiti dari semua aspek. FPK hanyalah panduan kami untuk mencapai matlamat pendidikan yang sebenar. Oleh itu, sudah tentu ada cabaran dalam membangunkan insan mengikut kerangka FPK kerana sistem pendidikan ini bersaing antara satu sama lain dalam mengejar kehendak duniawi. Jadi, seperti yang kita tahu, kecemerlangan sesuatu bangsa itu tidak hanya diukur dari aspek kecanggihan teknologi sekarang atau material semata-mata. Aspek emosi juga perlu dititik beratkan di dalam kehidupan seharian. Dengan hanya melahirkan insan atau individu yang sihat sahaja tidak cukup dalam sistem pendidikan negara kita. Bukan itu sahaja, pembangunan rohani juga berkait rapat dengan emosi diri. Pembangunan rohani dan emosi ini dapat dimasukkan dengan efektif, iaitu tentang jiwa dan perasaan diri individu itu sendiri. Jadi seterusnya, perkembangan emosi yang sempurna dapat mengawal tingkah laku pelajar akan menjadi lebih baik. Contohnya, tidak semua tetapi ada pelajar yang mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik dari segi fizikal, tetapi sekiranya mereka menghadapi cabaran di dunia ini, mereka akan cepat mengalah dan akan menyebabkan gangguan emosi. Antara syarat untuk mendapat bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah setiap manusia berseimbang dari segi luaran dan dalaman, iaitu manusia yang jujur, benar, baik tutur percakapannya dan amalannya. Terdapat hadis riwayat Imam Tirmizi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan iringilah kejahatan dengan perbuatan kebaikan, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Akhir sekali, emosi amatlah penting bagi kehidupan harian pelajar. Jadi, guru kaunseling telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga emosi setiap pelajar dan juga guru-guru di sekolah. Antara tugas utama guru kaunseling adalah dengan bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan membantu pelajar dari segi penjagaan emosi. Yang kedua adalah membantu pihak sekolah dalam meningkatkan kecemerlangan murid dalam bidang akademik, sahsiah, kepimpinan kurikulum dan pembangunan diri murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan kehendak dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu JERI. Akhir sekali adalah dengan mengenal pasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan juga bekas murid. Falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan insan yang seimbang dari segi rohani. Di dalam falsafah pendidikan Islam juga menekankan bahawa pendidikan seharusnya berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai keredaan daripada Allah SWT. Islam dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan, dan kitab Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada manusia. Kandungan Al-Quran yang cukup lengkap dengan pendidikan dan falsafah, dan kitab ini juga telah menerangkan tentang usul penciptaan dan hubungannya dengan tata cara susunan sosial, sifat asal insan dan dalil-dalil kewujudan alam ini, dan pentingnya memupuk kerohanian seseorang insan tersebut. Dari itu, tanpa wujudnya sistem dan pendidikan yang baik, matlamat Islam yang ingin membentuk insan yang memiliki kecerdasan mental, fizikal dan rohani juga tidak akan kesampaian. Mengikut falsafah pendidikan juga, pendidikan rohani mengandungi dan dilengkapi dengan kurikulum yang memberi kesedaran dan kewujudan Tuhan Pencipta yang Maha Berkuasa. Oleh itu, sifat bersyukur juga nescaya akan dipupuk kepada pelajar tentang anugerah yang telah diberikan Tuhan yang Maha Kaya dan Pemurah. Pengalaman ibadah tertentu daripada Al-Quran dan As-Sunnah juga akan dapat dipelajari oleh pelajar kerana sikap bertanggungjawab yang diketahui mereka melalui pendidikan yang diterapkan. Mereka juga dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dengan lebih mendalam dan akan menjerumus kepada pengukuhan aspek rohaniah pada diri masing-masing. Terdapat satu hadis riwayat Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi." Bagi unsur jari yang terakhir, di mana intelek
Pentingnya intelek ini adalah untuk meningkatkan keilmuan seseorang individu itu dengan contohnya melalui penubuhan sekolah-sekolah serta universiti. Dengan peningkatan keilmuan ini, peluang pengajian yang lebih luas kepada masyarakat disediakan secara tidak langsung. Oleh yang demikian, peningkatan intelek akan berlaku dengan lebih pantas, sekaligus dia akan menjadikan Malaysia sebagai negara yang dihormati, disegani di peringkat global, kerana ramai pakar-pakar yang hebat dari segala bidang dapat dilahirkan di mana mereka menyumbang kepada dunia. Intelek penting kerana dengan unsur intelek yang diaplikasikan di sekolah-sekolah untuk melahirkan pembangunan modal insan yang sejahtera, di mana pelbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. Semua unsur-unsur ini membantu dalam perkembangan potensi individu dan menjadi asas kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui pendidikanlah potensi individu boleh diperkembangkan dan juga digilang. Sebenarnya kita dapat menjalankan gaya hidup yang lebih sihat dan cukup memadai dengan berjalan kaki ataupun berjogging, kerana ia dapat melancarkan lagi aliran darah dalam badan. Dari segi emosi pula, kita berupaya mengawal emosi kerana emosi yang tidak terkawal dapat memberi impak yang negatif terhadap kehidupan seharian seperti menghadapi stres. Langkah yang paling efektif ialah berkomunikasi dengan orang yang boleh dipercayai. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap hubungan kekeluargaan. Dengan mempunyai hubungan kekeluargaan yang harmoni, kita dapat mengurangkan lagi masalah jenayah kerana kebanyakan belajar bermasalah berasal dari keluarga yang berpecah belah. Dan juga kita juga dapat menjamin masa depan keluarga. Sebenarnya keluarga yang harmoni dan stabil berpotensi tinggi melahirkan generasi yang berkualiti. Sebenarnya memiliki hubungan keluarga yang harmoni dapat menenteramkan lagi emosi seseorang ikut individu berkenaan. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap hubungan sosial. Saya berfokus pada orang sekeliling. Dengan memiliki hubungan sosial yang erat, kita boleh mendapatkan bantuan daripada seseorang individu dengan mudah sekiranya ditimpa masalah. Dan juga melalui hubungan sosial, ia telah merangkumi semua aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek yang perlu dicapai sehingga lahirlah sosialita yang berharmoni dan saling menghormati. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan sebagai dasar pendidikan menyumbang kepada pembangunan kualiti hidup yang baik. Aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang dipupuk secara beriringan kepada anak-anak muda mampu melahirkan insan yang mempunyai keseimbangan nilai murni dan ilmu dalam diri. Ia juga mampu memupuk masyarakat yang lebih bermoral dan berpendidikan tinggi serta dapat mengelakkan perkembangan gejala sosial dan perbuatan yang tidak berfaedah. Perkara ini dapat dilihat kerana anak-anak muda dididik secara holistik, iaitu yang merangkumi aspek kepentingan dalam hidup. Disebabkan itu, individu mampu berfikir dengan lebih rasional dan boleh menilai kualiti hidup terbaik yang diingini oleh diri sendiri. Bagaimana kita boleh meningkatkan sistem pendidikan di negara kita? Makan lebih banyak ikan untuk jadi lebih bijak? Pembedahan otak? Muat turun pembelajaran daripada internet? Cuba fikirkan idea yang lebih praktikal seperti guru terbaik di sekolah, menghargai kepelbagaian, meningkatkan kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pemikiran kreatif, pelibatan ibu bapa dan komuniti. Berita baik, semua idea ini sudah pun digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan bertambah baik. 1950, enrolment sekolah rendah 40%. Sekarang kita sudah mencapai kadar enrolment sejagat. Pelaburan tinggi telah dibelanjakan untuk pendidikan. Namun, untuk menjadi negara maju 2020 nanti, transformasi pendidikan perlu untuk mentransformasi negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.